Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar Malaysia? Bertemankan saya Izzul Yusof dan juga rakan tugas Nurul Hidayat Umur, dan hari ini merupakan hari pertama cuti persekolahan dan saya yakin banyak aktiviti yang ingin dilakukan oleh ibu bapa bersama dengan anak-anak yang tersayang dan patutlah jalan hari ini pun lengang. Betul. Okey, Nurul sebagai ibu kepada tiga orang anak, dua orang anak, apa perancangan nak dilakukan? Okey, dan pastinya pengisian yang lebih bermanfaat untuk anak-anak yang perlu kita ketengahkan, dan inilah masanya untuk kita melaksanakan hubungan kekeluargaan, bonding lagi, bawa anak bercuti ataupun memenuhi mereka dengan kelas-kelas motivasi yang memberikan ilmiah kepada mereka. Betul, saya tengok ada kawan-kawan kita dekat luar sana ada yang menghantar anak-anak ke kamp motivasi untuk meningkatkan motivasi mereka untuk kata tahun depan 2024. Tetapi kan Izu, sebenarnya ada satu lagi perkara yang begitu menarik yang kita nak kongsikan pada hari ini, dan sebentar lagi kita akan bawakan dari semasa ke semasa, iaitu mengenai jalinan kerjasama yang akan diperkukuhkan lagi antara dua hala, antara dua negara, antara dua agensi kerajaan, iaitu antara Bernama dan juga Xinhua. Dan apapun, teruskan setia bersama kami, dan seperti biasa kita akan langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai Dini Ashraf. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dini Ashraf Salim dan ini adalah dari Bilik Berita. Kita mulakan dengan laporan ini. Keputusan Jabatan Peguam Negara mendakwa pegawai kanan polis yang dipercayai terlibat dalam kes kemalangan maut pelajar tingkatan 5 di Meru Perak di bawah kesalahan membunuh membuktikan ketulusan pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razauddin Husin berkata, tindakan mendakwa pegawai berpangkat DSP itu diputuskan Jabatan Peguam Negara hasil daripada bukti dan keterangan hasil siasatan menyeluruh oleh pegawai penyiasat. Menurutnya, keputusan itu memperlihatkan ketulusan polis dalam melakukan siasatan terhadap sebarang kes jenayah termasuk melibatkan pegawai kanan polis. Siasatan kes ini dikendalikan Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah Ipoh bersama pasukan siasatan dengan baik dan berkredibiliti. Beliau tidak akan berkompromi terhadap mana-mana anggota atau pegawai yang melakukan jenayah dan akan memastikan siasatan yang telus dan adil dijalankan bagi menjaga nama baik Polis Diraja Malaysia. Beliau mengulas kenyataan Jabatan Peguam Negara malam tadi yang memaklumkan akan mendakwa suspek yang dipercayai terlibat dengan kes membabitkan pelajar sekolah menengah kebangsaan Jati itu di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Tan Sri Razauddin berkata pegawai itu akan ditahan kerja sebaik sahaja didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini. Pada masa sama, beliau mahu setiap pegawai dan anggota polis mengambil ikhtibar serta pengajaran daripada kes tersebut. Pada 15 Disember lepas, seorang pelajar lelaki maut selepas motosikal yang dinaiki dilanggar dan diseret sebuah kereta di Jalan Taman Jati berhampiran SMK Jati di Meru Ipoh dipercayai dipandu seorang pegawai kanan polis berusia 44 tahun. Kemalangan pada kira-kira 12.30 tengah hari itu menyebabkan Muhammad Zaharif Afendi meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah pada bahagian dada dan abdomen. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda masih lagi bersama dengan kita, dan sambil-sambil kita menunggu persiapan untuk kita saksikan perjanjian persefahaman antara Bernama dan juga Xinhua. Kita akan teruskan dengan topik kita ataupun perbincangan yang akan kita bawakan pada hari ini. Kita ada dua tetamu yang akan membincangkan topik berkaitan dengan pengabaian kanak-kanak di mana silapnya dan penjagaan anak autism bersama dengan dua orang tetamu juga. Siapa dia, Nurul? Silakan. Okey, saya perkenalkan iaitu yang bertudung turquoise ni, yang cantik manis, iaitu Dr. Farah Nini Dusuki, merupakan Pesuruhanjaya Kanak-kanak Suhakam, dan juga bertudung kuning Dr. Nur Aisyah Rosli, merupakan pengarah urusan dan pakar psikologi kanak-kanak CPC International. Selamat datang diucapkan, dan saya yakin hari ini merupakan topik yang begitu menarik sekali dalam membentuk sasiah diri pembinaan seorang ibu bapa untuk membina keluarga, untuk menjaga anak-anak yang kecil, apatah lagi anak autism. Dan ketika ini kita dapat saksikan pelbagai kes jenayah yang berlaku di sekeliling kita tanpa kita sedari. Dan kalau dikatakan terleka sebentar, boleh berlaku apa-apa sahaja. Tetapi sebelum itu, kita ada bersama dengan rakan tugas kita, Visla Santiran, yang kini sudah bersedia untuk mengetahui perkembangan antara MOA, antara Bernama dan juga Xinhua. Silakan Visla, di sana apa cerita?
Baik, terima kasih kepada rakan penyampai. Sebentar saja lagi dalam anggaran 9.40 nanti, Majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Bernama dan juga agensi berita Xinhua akan bermula dengan ketibaan delegasi dari agensi berita Xinhua. Dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil turut dijangka akan hadir hari ini dalam pukul 10 nanti. Baik, Ketua Pengarang Bernama yang juga menanggung tugas Ketua Pegawai Eksekutif Bernama Nurul Afidah Kamaluddin dan Pengarah Biro Wilayah Asia Pasifik Xinhua Wang Jinfu bakal mewakili agensi berita masing-masing. Dan majlis akan dimulakan dengan kata alu-aluan oleh pengurusi Bernama Datuk Seri Wong Chun Wai, diikuti ucapan Pengarah Agensi Berita Xinhua Cawangan Wilayah Asia Pasifik. Dan seterusnya majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Bernama dan juga agensi berita Xinhua akan berlangsung di sini sebentar sahaja lagi. Dan kerjasama dan perjanjian pertukaran berita ini adalah bagi meningkatkan lagi perkongsian kandungan dan berita merentasi pelbagai platform. Baik, sedikit latar belakang mengenai kerjasama Bernama dan Xinhua dalam pertukaran berita bermula sejak 14 Disember 1985 lagi menerusi pemeteraian memorandum perjanjian MOA di Kuala Lumpur. Baik, sejak itu kerjasama antara kedua-dua agensi berita terus berkembang, menyediakan liputan seimbang dan adil mengenai berita antarabangsa tentang perkembangan yang berlaku bukan sahaja di Malaysia dan China, bahkan juga di seluruh dunia. Baik, pembaharuan perjanjian antara Bernama dan Xinhua menandakan satu lagi kejayaan yang penting bagi kedua-dua pihak kerana ia akan membuka pintu untuk lebih banyak pertukaran kandungan berkualiti bagi memenuhi landscape media yang sentiasa berubah di era digitalisasi dan juga kecerdasan buatan. Baik, mengenai Xinhua adalah sebuah institusi peringkat kementerian yang ditubuhkan pada tahun 1931 yang juga merupakan organisasi media terbesar di China. Dan pembaharuan perjanjian ini juga amat bermakna kerana ia bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dan China pada tahun hadapan. Baik, saya kira setakat itu sahaja laporan saya. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Vinsla atas perkongsiannya dan sama-sama kita nantikan Yang Berhormat Menteri iaitu Fahmi Fadzil akan sampai ke Wisma Bernama sekitar jam 9.40 dan kita akan sama-sama saksikan perjanjian tersebut. Baik, kita teruskan dengan topik kita iaitu bahagian pengabaian kanak-kanak di mana silapnya dan juga pengabaian anak autism, penjagaan anak autism. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Dr. Farani Dusuki selaku Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam sendiri. Penjagaan kanak-kanak itu merupakan satu perkara yang penting. Kalau kita melihat statistiknya daripada Januari hingga Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, hampir 3,000 kanak-kanak yang direkodkan mengalami masalah pengabaian, penderaan dan sebagainya. Jadi di sudut undang-undang sendiri, selain daripada Akta Kanak-kanak 2001 kalau tak salah saya, apa lagi akta ataupun undang-undang yang ada untuk melindungi kanak-kanak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang akta kanak-kanak lah yang undang-undang yang paling komprehensif. Sebab akta-akta lain tu lebih bersifat very spesifik kan, macam akta di pusat jagaan dan sebagainya. Jadi kalau nak melihat kepada tanggungjawab ibu bapa atau penjaga, memang akta kanak-kanak 2001 yang paling komprehensif kerana dia ada 3 peruntukan khusus. Seksyen 31.1 memperuntukkan tentang apabila ibu bapa atau penjaga bertindak secara cuai. So yang tu agak luas ya. Jadi dia boleh merangkumi pelbagai situasi lah. Yang kedua adalah 31/4. Yang tu adalah apabila ibu bapa atau penjaga mempunyai tanggungjawab terhadap anak tersebut dan anak tu mengalami contohnya malnutrisi dan maknanya pengabaian tu dari segi betul-betul neglect lah. Dia bukan setakat cuai tapi dia juga abai. So yang tu kedua-dua yang saya sebutkan tadi tu kesalahan dia boleh membawa hukuman setinggi 50,000 denda dan 20 tahun penjara. So that's very high lah. Dan ketiga adalah meninggalkan anak tanpa pengawasan yang sewajarnya. Yang ini macam kes-kes yang berlaku dekat shopping mall, kan? Leka main telefon, kemudian anak jatuh eskalator. Kita dah dengar beberapa kes kan? Yang tu adalah termasuk di bawah kategori meninggalkan anak, kanak-kanak tanpa pengawasan yang sewajarnya. Juga merangkumi kes macam latchkey children lah. Yang ibu bapa pergi kerja, anak
keluar sekolah, lepas tu balik sekolah, buka pintu sendiri, panaskan makanan sendiri. Yang tu tanpa pengawasan yang sewajarnya lah. Kalau tanpa pengawasan sewajarnya, di rumah sekarang ibu dan ayah masing-masing bekerja. Salah satu cara mereka untuk mengawasi anak-anak adalah dengan memasang CCTV ataupun litar tertutup. Adakah itu juga termasuk ataupun tak termasuk di bawah pengawasan ibu bapa? Tak termasuk, sebab CCTV tidak boleh mengambil tempat seorang dewasa yang dapat mengelak kejadian yang malang berlaku lah. Jadi kalau ada CCTV, ibu bapa boleh pantau daripada rumah, daripada mana-mana dia berada tempat kerja. Tetapi kalau berlaku sesuatu, sempat ke ibu bapa tu nak balik, nak beritahu jiran pun mungkin dah terlambat. Jadi CCTV tidak boleh dianggap sebagai pengganti kepada jagaan orang yang bertanggungjawab lah. Okey. Dan kita beralih pula kepada penjagaan anak autism. Pastinya kita nak bertanya kepada Dr. Nur Aisyah ya. Dan kita nak tahu juga doktor, adakah anak-anak autism ini sebenarnya sedar bahawa mereka ni terdedah dalam keadaan yang berbahaya, ataupun mereka ni sebenarnya tidak ada kesedaran terhadap persekitaran yang berbahaya itu, atau bagaimana? Okey, sebenarnya nak mengetahui sama ada kanak-kanak autism ni dia sedar tak di dalam keadaan bahaya atau tidak, kita tengok kepada severity. Sebab autism ni dia ada banyak level. Ada yang high function, ada yang moderate dan juga severe. Biasanya yang severe ini mempunyai masalah intellectual disability. Maknanya dia tidak ada common sense. Dia tidak tahu yang dia dalam keadaan bahaya. Tetapi kalau dibandingkan dengan autism yang high function, dia lebih ada awareness sebenarnya. Dan kebanyakan yang high function ni mempunyai IQ yang average. Maknanya kalau kita tengok nak sebut pasal bahaya tu kan, anak yang autism ni, yang high function ni, dia aware tentang keadaan dia tu. Tetapi kita tengok pula kepada umur kanak-kanak tersebut. Kalau dia high function tapi umurnya 5 tahun, saya rasa itu belum lagi sampai satu tahap yang mampu untuk menjaga keselamatan diri. Tetapi kalau dia dah menginjak usia belasan tahun, high function, biasanya dia tahu tentang keselamatan dirinya lah. Dan kita nak tahu juga antara cabaran dan juga tanggungjawab yang ibu bapa ataupun penjaga boleh lakukan untuk memberi kesedaran terhadap anak autism ini tentang bahaya di persekitaran mereka. Okey, sebenarnya daripada kecil pun, daripada seawal umur 5-6 tahun, kita kena ajarlah. Keselamatan ni sangat luas. Tentang keselamatan diri pun salah satunya lah. Contohnya tentang kes-kes sexual harassment. Kita dah ajar anak ni daripada umur 5 tahun, 6 tahun tentang orang tak boleh sentuh tubuh badan. Kita boleh mengajar menerusi visual, gambar ataupun video yang bersesuaian. Okey, satu lagi, bila dia menginjak dewasa, kita mungkin boleh mendidik anak ini tentang keselamatan di dapur. Sebab itu dia ada satu nama ABA terapi, program khusus untuk kanak-kanak autism ni, yang mana setiap sudut di rumah akan diajar tentang macam mana menggunakan pinggan mangkuk, keselamatan tentang air panas dan sebagainya. Maknanya daripada kecil tu kita kena dedahkan tentang keselamatan di rumah. Okey, berbalik pada Dr. Farah, kalau angka yang saya kongsikan tadi, mungkin angkanya tak besar kalau kita lihat untuk beberapa bulan Januari sehingga Mei. Itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan, saya rasa, saya percaya lagi banyak sebenarnya. Lebih daripada 10,000 saya percaya. Tetapi kalau kita lihat, akta sahaja tak mencukupi untuk kita meningkatkan penguasaan. Kesedaran pun dah pelbagai diberikan di peringkat macam kita sendiri, kita ada handphone, kita boleh akses. Tapi di peringkat diri kita sendiri dan juga masyarakat, apa sebenarnya peranan untuk kita mengurangkan lagi kes-kes ataupun jenayah yang melibatkan kanak-kanak ini, supaya masyarakat kita sedar bahawa kanak-kanak juga perlu dipelihara dan ini merupakan aset kepada negara? Saya rasa ini perlu bermula daripada awal lagi lah. Contohnya untuk pasangan nak berkahwin, jadi bila kita bagi kursus pra-perkahwinan tu, janganlah dia ajar tanggungjawab suami isteri saja, tapi sewajarnya meletakkan ilmu tentang hak kanak-kanak tu seawal itu. Dan sebab yang pentingnya, ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak tersebut, dan cara dia orang treat anak-anak tu akan menyebabkan anak-anak tu sendiri pun akan treat kanak-kanak yang lain juga. So dia kena start daripada awal. So satunya adalah untuk melihat kanak-kanak itu sebagai seseorang yang memerlukan perlindungan. Sebab dia orang by nature bukan dia orang sengaja. Kadang-kadang kita kata nak jatuh-jatuh, kalau dia bawa barang kan, nak jatuh-jatuh memang jatuh. Bukan dia sengaja, tetapi memang dia ada limited capacity mengikut dia punya peredaran umur lah. Macam yang Dr. Aisyah kata tadi kan, itu
kanak-kanak autism, kanak-kanak biasa pun. Jadi contohnya kalau perkembangan otak ya, dia hanya matang sepenuhnya bila seseorang tu berumur awal 20-an sebenarnya. So walaupun kita tengok belasan tahun, kita rasa dia dah cukup mature cukup matang untuk menangani pelbagai isu dan sebenarnya tidak, sebab dia punya bahagian otak dia yang mengawal fungsi kematangan, far-sightedness, making decisions, tu semua belum cukup lengkap lagi. Apatah lagi kalau dia tak mendapat pengawasan yang sewajar daripada ibu bapa. Kan ibu bapa sekarang sangat sibuk kan, tak ada masa nak berinteraksi secara berkesan dengan anak-anak ni. Jadi anak-anak akan rely on information daripada internet, daripada kawan-kawan yang kadang-kadangnya agak boleh membahayakan. Jadi that's why seperti yang Cik Izu kata tadi lah kan, kat mana kita kena ada kesedaran ni. Kesedaran tu adalah tentang pentingnya menyedari bahawa kanak-kanak ni sebenarnya individu yang perlu perhatian yang sangat-sangat wajar ya. Maknanya kita tak boleh take for granted. Kita tak boleh nak kata it can happen to orang lain tapi tak berlaku pada kita. Itu sikap yang macam seat belt juga kan. Kita berlaku ke orang lain tapi tak pakai, anak-anak tak pakai seat belt. Sebab kadang-kadang kes-kes yang kita dengar sepanjang tahun ni adalah kes-kes yang boleh dielakkan. Memanglah ada malang tak berbau, tapi kalau kita tak mengambil langkah untuk mengelakkan, contohnya kalau kanak-kanak kena duduk dalam kereta, mesti ada kasih, mesti pakai seat belt kalau yang lebih besar kan. Tapi tak buat macam tu, the baby tercampak bila aksiden. Ini kita kata takdir, tapi sebenarnya yang tu boleh dielakkan. Macam doktor kata tadi, di awal kursus pra-perkahwinan tu dah diberi pendarahan. Di peringkat individu tu sendiri, contoh kalau pengalaman ibu bapa yang dahulunya tidak mendapat layanan sebaik sekarang lah. Kalau kita tahu dulu kita dibesarkan dengan suasana yang agak kasar, jadi pengalaman itu diturunkan kepada anak-anak dengan tak beri perhatian dan sebagainya. Kalau aku kena dulu teruk, kenapa kau tak boleh? So kalau pendirian ataupun karakter ibu ayah yang sebegitu, macam mana kita nak tackle benda ni? Kita macam saya mengajar anak-anak murid saya lah kan, mereka lah yang kena break the cycle. Sebab kalau kita dah turun-temurun kan, betul, kalau saya bagi ceramah dalam parenting course pun orang kata dulu saya kena pukul je kan. Tapi masalah zaman sekarang dah berubah. Kalau kita nak mengambil pengajaran, sepatutnya kita mengambil pengajaran yang positif. Orang selalu quote hadis yang pukullah anak bila tak sembahyang umur 10 kan. Tapi tak pula ambil pengajaran daripada Rasulullah yang Rasulullah sendiri tak pernah pun mengasari sesiapa pun. Malahan kanak-kanak amat dihormati kan. Tapi kenapa kita tak ambil pengajaran yang positif macam tu, tetapi kita lebih nak tekankan yang kasar tu, macam Izu cakap lah kan. Jadi kita yang kena change. Kalau kita tak change, nanti perkara ni akan berleluasa lah, macam unreported cases, dan kita kena perkasakan kanak-kanak tersebut lah. Maknanya kalau komunikasi tu sangat penting. Macam Dr. Aisyah kata tadi kan, dia kena tahu safe, unsafe touches, barulah dia boleh tahu benda tu salah. Kalau dia tak tahu, orang yang buat tu pula orang yang dia percayai, memanglah kes tu akan berlangsung tanpa disedari oleh siapa pun. Itu dia. Dan kita berbalik kepada Dr. Aisyah ya. Kalau tadi Dr. Farah ada sebut bahawa anak-anak autism ini lebihkan penjagaan yang pemahaman yang lebih mendalam. Dan kita nak tahu juga mengenai kesedaran, maksudnya apakah sistem pendidikan yang bersesuaian untuk diterima oleh anak autism ini bagi memastikan mereka ini cakna ataupun untuk meningkatkan lagi skill pemahaman mereka. Bila sebut pasal sistem pendidikan, selalunya apa yang saya jumpa adalah anak-anak yang autism ni, macam saya sebut tadi, dia punya severity tu berbeza. Ada yang boleh masuk ke sekolah biasa, ke sekolah kebangsaan biasa. Ada juga yang boleh masuk ke PPKI. Tetapi kebanyakannya, bila kita buat ujian autism, yang kita dapati dia punya skor tu dan intelektualnya itu adalah terletak di tengah-tengah. Kurang sesuai untuk PPKI dan kurang sesuai kepada kelas yang biasa. Tetapi biasanya, kita sedia maklumlah, kita mungkin dalam proses sistem pendidikan kita untuk membina satu sistem yang baik untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas ni, terutamanya yang autism ni. Jadi kebanyakan ibu bapa ni, mereka mengambil inisiatif sebenarnya untuk mencari satu aktiviti yang sesuai untuk anak-anak ini. Sebab kadang-kadang ada yang high function, dia kurang sesuai di PPKI. Sebab dia pandai bercakap, dia boleh fikir dengan baik, dia ada logic thinking yang baik. Jadi kalau diletakkan PPKI, mungkin keadaan anak ini akan lebih merosot nanti. Sebab dia perlukan suasana peers yang boleh support
dia punya social interaction, social communication dia. Maknanya autistik ini dia terdapat dalam pelbagai peringkat. Betul. Dan pelbagai peringkat dia memerlukan pecahan yang lebih detail lagi untuk pendidikan mereka. Okey, kita nak tahu juga doktor, adakah anak autistik ini yang sekiranya mereka berada di dalam kategori mild ataupun autistik yang ringan ini boleh kembali normal? Okey, bila bercakap pasal autism, kita kena faham maksudnya dulu. Sama ada dia boleh ke normal atau tidak. Sebenarnya autism ni adalah neuro. Neuro maksudnya sel otak dia tidak sama dengan kanak-kanak yang bukan autism. Maksudnya autism ni adalah kekal sepanjang hayat. Saya pernah diagnose orang dewasa berusia 82 tahun mengalami autisma sebenarnya. Jadi dia tidak akan berubah, tetapi masa kecil itu, sebab itu pentingnya diagnosis awal. Seawal umur 1 tahun 10 bulan ataupun 2 tahun, bila kita tahu budak ini ada mengalami masalah autism, jadi intervention tu penting. Intervensi awal penting supaya dia tidak akan menjurus kepada severity yang lebih lagi. Dia akan kekal dalam mild dan high function. Sebab memang kadang-kadang kita jumpa kanak-kanak ni 2 tahun atau 3 tahun kita nampak severe sangat. Dia tak berfungsi kepada mainan, dia tak boleh nak bercakap, tak ada eye contact dan sebagainya. Tetapi kalau menerima early intervention yang baik, daripada severe tadi, level 3 tu boleh kepada level kedua dan level pertama sebenarnya. Jadi kalau sebagai seorang ibu bapa sendiri, mengesan anak itu ada autism merupakan satu langkah utama untuk sebelum kita teruskan kepada langkah-langkah seterusnya. Sebenarnya banyak langkah-langkah dan juga pencegahan, kesedaran dah kita berikan, tapi di peringkat ibu bapa, mungkin peringatan sekali lagi lah. Macam mana mereka nak meningkatkan kesedaran bahawa di peringkat awal nak scan anak mereka ada mild autism ataupun severe autism, macam mana? Okey, saya selalu mewawarkanlah, memberitahu kepada ibu bapa sesiapa saja yang ada anak seawal usia 2 tahun datang kepada psikologis untuk buat assessment. Kita jadikan ujian autism ni sepenting imunisasi. Sebab ujian autism ni sekali saja seumur hidup. Kalau kita detect ada masalah autism, maknanya sampai dewasa lah, sampai kedua akan mengalami autism. Jadi bila kita tahu masalah autism itu berlaku, maka ibu ayah akan bertindak dengan pantas, memberikan intervention yang awal dan seterusnya boleh merancang sekolah ataupun center mana yang sesuai untuk anak tersebut. Okey, Dr. Farah, sikit mungkin boleh kongsikan kalau kita tengok akta kanak-kanak 2001 ni ada beberapa pihak yang menggesa supaya diperketatkan lagi, diperhalusi. Jadi pandangan doktor lah selaku pihak Suruhanjaya Suhakam, ada tak keperluan ataupun kelompongan yang perlu ditambah baik dalam akta ni? Pada pendapat saya tak payah. Kerana undang-undang tu baru je dipinda 2016. Yang bertindak secara cuai tu baru ditambah pada tahun 2016 untuk menangani kes-kes di mana ibu bertindak secara cuai. Maksudnya it is preventable, tapi sebab dia bertindak secara cuai berlaku penderaan. Contohnya kesan kemudaratan lah. Berlaku kemudaratan terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi hukuman pun dinaikkan daripada 10 tahun jadi 20 tahun. Daripada 20,000 jadi 50,000. Jadi pada saya undang-undang tu sudah ada, tetapi apa yang perlu diperkasakan sekarang adalah kesedaran awam terhadap undang-undang tersebut, supaya orang lebih cakna tentang hak kanak-kanak. Orang tak ambil mudah sebab dia tahu okey kalau buat macam ni repercussion, atau tidak buat repercussionnya adalah sebegini. Tapi kita kena saya nak ambil peluang ni lah, nak membezakan antara apa yang dikatakan pengabaian dengan kemalangan. Sebab berlaku juga kes-kes kebelakangan ni di mana akibat contohnya ibu bapa terlupa kan, lepas tu anak tertinggal dalam kereta, kemudian mati kelemasan dan ialah orang duk tanyakan kenapa kita ambil tindakan undang-undang. Pada saya kita mesti membezakan antara kecuaian dan kemalangan. Yes. Kalau kemalangan is accidental. Dalam undang-undang jenayah pun accident ni merupakan satu defense, pembelaan kepada tindakan jenayah tersebut. Jadi kalau kenapa kita nak hukum ibu bapa yang memang siapalah nak niat nak tinggal contohnya kan. Tapi kalau dia cuai dari segi tanggungjawab dia adalah provide makanan dan sebagainya, kemudian berlaku kes minggu lepas kan yang polis tangkap di mana anak dia cengkung dek kerana tak mendapat nutrisi yang sewajarnya. Kalau macam tu is a clear cut case. Jadi that's why kita kena tengok case by case basis dan kita kena juga tengok fakta yang menjurus pada kejadian tersebut. Sebab orang selalu tengok bila dah berlaku kemudaratan kan. Jadi bila tak kemudaratan, apa yang langkah yang patut diambil, adakah dia telah diambil? Kalau macam tu then it is accidental. Tetapi kalau you tak ambil langkah apa-apa, tiba-tiba, itu sebab saya kata orang kata apa kita patut buat nak ngelakkan lupa tu kan, macam-macam. Letak handphone kat belakang, letak handbag kat belakang, supaya bila kita nak ambil tu kita anak masih ada. Sebab kita sekarang hidup sangat very tight kan, kita mengejar masa, tak tahu kita kejar apa kadang. Jadi kadang-kadang bila main tu banyak sangat fikir. Betul. dan sangat fokus. Macam yang berlaku tiga-tiga ni semua fokus dekat kerja. And dia orang ingat dia orang dah hantar, tapi bila petang tu
Baru sedar anak dalam Baru sedar kereta. anak dah tak ada. Itu yang malang lah. Itu Baik, dia. terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Farah Dini Dusuki dan juga Dr. Nur Aisyah Rosli atas perkongsian mengenai topik kita pengabaian kanak-kanak di mana silapnya dan juga penjagaan anak autism. Sebenarnya topik ini tak cukup 15 minit. Betul. Tetapi kita perlu bawa setengah jam baru kita boleh kupas dengan lebih mendalam. Tapi Betul. silakan Nurul. Okey, dan mungkin sedikit kalau Dr. Farah tadi katakan bahawa kesibukan ibu bapa tak dapat dinafikan dan masyarakat juga seharusnya memainkan peranan lah dalam membantu ataupun menyokong sekali ibu bapa ini untuk memastikan tak ada yang terlepas pandang supaya tiada lagi pengabaian dan suara mereka sangatlah diperlukan. Betul. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Jangan ke mana-mana. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan kalau tadi kita membawakan wanita-wanita dan hari ini kita masih mengekalkan tetamu wanita. So, saya seorang je lah lelaki kat sini. Dan kiranya hari ini kita memperkasakan wanita jugalah. Tak apa Izu ya, kasih chance lah. Asyik topik perempuan je. Lelaki tak ada topik langsung ni. Tak apa, itu kita bawakan di Maklum Masa. Okey, dan kali ini seiring dengan kemajuan teknologi kita dapat saksikan ya, kesibukan kali ini Izu bukan hanya tertumpu kepada kaum lelaki saja. Wanita juga turut memainkan peranan. Ambil lah. Kalau dulu orang cakap lelaki beli beras, tetapi mungkin kenyataan itu dah tak boleh diguna pakai lagi. Betul lah. Lelaki beli beras tetapi masaknya perempuan. Ya, dan mungkin sama-sama turut ada kerjasama di situ untuk memperkukuhkan rumah tangga lebih harmoni dan memajukan lagi ekonomi kekeluargaan itu sendiri ya pastinya. Betul. Dan hari ini bertepatan kita membawakan topik yang begitu menarik, iaitu kepemimpinan wanita ke arah Malaysia Madani. Pastinya bersama tetamu kita di studio adalah Dr. Liz Hassan, merupakan pengasas Women Mentoring Network dan adalah grup Sendirian Berhad. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Sihat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nampak begitu bersedia, manis doktor hari ini kan? Alhamdulillah. Terima Semangat. kasih. Sama-sama. Okey doktor, dan mungkin kita teruskan kepada perbincangan kita ya, iaitu Malaysia Madani. Ketika ini menjadi topik yang begitu hangat sekali untuk diperkatakan, dan berdasarkan kelebihan serta potensi yang ada pada wanita. Pastinya Dr. Liz, apakah peranan utama wanita sebagai pemimpin untuk ekonomi dan menjayakan lebih jaya lagi konsep Malaysia Madani ini bagi pandangan doktor? Okey, bila kita cakap pasal konsep Malaysia Madani, kita semua sekarang ni dalam satu fasa yang agak keliru. Kita tidak tahu apakah peranan sebenarnya bagi rakyat Malaysia untuk kita memainkan peranan sebagai rakyat lah untuk menjayakan program Malaysia Madani. Okey. Jadi dalam konteks wanita, contohnya bagi diri saya lah, saya rasa wanita itu mempunyai potensi yang banyak, yang tinggi untuk menjayakan program Malaysia Madani. Contohnya wanita ini adalah, kalau kita seratkan wanita di dalam program-program yang tertentu, dia mungkin akan jadi lebih efektif ataupun lebih lancar, because wanita ini mempunyai kemahiran, contohnya lah, kemahiran berkomunikasi. Okay? Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, mungkin itu juga akan menjalankan program-program tersebut supaya dia akan jadi lebih lancar. Jadi wanita juga adalah lebih empathy. Okey, empathy. Contohnya kalau ada permasalahan dalam sesuatu program tersebut dan sebagainya, mungkin dengan adanya pemimpin wanita, jadi mungkin dia akan jadi lebih menarik. Okey, dia lebih menarik, dia akan balance lah. Maknanya dia akan balance. Ada banyak warna lah di situ. Banyak warna. Okey, tetapi doktor, ada juga desas-desus mengatakan kerana wanita ini jiwanya sememangnya lembut, penuh dengan emosi berbanding lelaki, dan ramai yang berpendapat sebenarnya wanita ni tak sepatutnya menjadi pemimpin sebab terlalu emosi katanya. Apa pendapat? Okey. Soalan tu agak susah nak jawab, kerana saya seorang wanita. Okey. Jadi bagi saya, pemimpin ini bukan gender bias lah. Okey, kita tak stereotype gender. Pemimpin ini adalah universal sebenarnya. Dia tak semestinya dia letak, okey, awak seorang wanita memang tak layak untuk jadi seorang Perdana Menteri. Mungkin satu hari kita mungkin ada Perdana Menteri sebagai seorang wanita di Malaysia. InsyaAllah. Okay, kita doakan. Because wanita ni kerana sifat yang lembut tu, sifat jiwa yang halus tu, itu yang menjadikan mereka mungkin lebih layak untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin being a bit bias kat sini, tapi wanita dengan ada sifat-sifat tersebut,
saya rasa ia akan menjadi seorang pentadbir yang bagus. Okey. Dia juga akan menjadi pengurus yang bagus. Bila wanita boleh mengurus masa yang lebih baik. Okey, wanita boleh do a lot of multitasking. Mereka tahu mengimbangkan hidup mungkin di rumah dan juga kerjaya mereka. Jadi ini adalah satu ciri-ciri wanita yang mungkin hebatlah untuk mereka menjadi seorang pemimpin. Itu dia. Tapi stereotype about wanita ni perlu ditukar. Perlu ditukar. Okay? Kita mesti bagi peluang. Because kadang-kadang kita tak bagi peluang kepada wanita untuk menjayakan sesuatu, even a small project. Okay? Kita selalu ingat, okay, projek ini mungkin tak sesuai dia bagi pada wanita. Projek ini agak lasak contohnya. Tapi kita tak tahu. Kerana tak diberi peluang. Kita tak diberi peluang. Kalau tidak diberi peluang, kita tak tahu whether dia boleh ke tidak melakukan sesuatu yang mungkin lebih luar biasa. Okey, kalau kita tengok sejauh mana macam Dr. Lee kata tadi, wanita tu tak diberi peluang. Kalau kita tengok dalam industri sekarang ni, banyak sebenarnya peluang-peluang dah diberikan dalam oil and gas terutamanya. Ada kita jemput influencer yang cukup berjaya juga, terkenal. Tapi dari sudut kalau kita nak tengok lebih lanjut lah, sejauh mana wanita dekat Malaysia sebenarnya tak diberi peluang untuk menonjolkan potensi diri mereka. Ni bukan saya nak bias, tetapi saya cuba mendapatkan fakta yang lebih lanjut berkaitan dengan wanita tidak diberi peluang berbanding dengan lelaki. Okey. Maksudnya wanita tak diberi peluang untuk melakukan lebih menunjukkan diri di hadapan. Okey, ini ada salah satu permasalahan yang berlaku lah. Okey, this is kata benda yang kita tak boleh avoid sebagai seorang wanita. Contohnya kan, okey, kita dah go through school. What happen? Apa yang terjadi lepas tu? Kita akan mendapat kerjaya. Lepas tu kita akan berumah tangga. Lepas kita berumah tangga, dapat anak. Macam tadi kita memang dulu bercakap pasal anak-anak. Okey, jadi itu adalah satu situasi yang agak challenging untuk wanita. Okey, jadi itulah kadang-kadang bila terjadi begitu, mereka akan kata okey, kita tak nak bagi peluang lah kat wanita. Because after kita dah bagi dia kerjaya tersebut, okey, kita dah lakukan yang terbaik untuk membantu supaya dia dapat skill. Pengalaman beliau tu agak kata dah satu pengalaman yang baguslah untuk beliau jalankan pekerjaan tersebut. Tapi kerana situasi yang agak rumit, situasi di rumah, situasi yang mereka terpaksa lepaskan peluang tersebut. Itu yang kadang-kadang ada kata agree to disagree lah kenapa wanita tidak diberi peluang lah untuk melakukan mungkin sesuatu. Sikit Dr. Lee, kalau kita tengok dekat Malaysia sendiri, di jawatan-jawatan terpenting di dalam negara, di kabinet sendiri, kita tengok pemimpin ataupun ahli parlimen wanita ini diletakkan di beberapa sektor seperti pendidikan. Kita ada undang-undang dan reformasi yang lebih, kalau kita tengok lebih detail perinciannya, dan juga kita ada beberapa kementerian lain yang meletakkan wanita sebagai peneraju utama. Jadi pandangan doktor, adakah wanita ini boleh sebenarnya diletakkan di semua sektor ataupun sebenarnya ada sektor lagi sektor tertentu dia boleh perform better daripada lelaki? Okey, saya rasa memang ada sektor-sektor yang lebih baik wanita. Okey, mungkin certain sektor lebih baik kita beri kepada kaum lelaki lah. Contohnya sektor keluarga. Okey, wanita kita tahu kan sebati dengan kekeluargaan. Okey, jadi mereka adalah mungkin lebih bagus untuk kata menerjui department tersebut lah. Ya, tapi mungkin kalau pertahanan, kalau kita bawa wanita, mungkin agak lasak lah bagi wanita itu, and then tahap daya diri untuk mereka menerjui ministry tersebut mungkin kurang sikit lah. Agak mencabar untuk mereka. Jadi kita sini tak katalah wanita boleh buat semua, tapi kalau diberi peluang, kita akan cuba yang terbaik. Why not? Sebab boleh, Dek. Boleh. Okey, Dr. Liz, memandangkan wanita ni ciptaannya begitu halus, berseni, yang selalu kita bersyukur atas ciptaan Tuhan ini. Kita dapat lihat atau dapat saksikan wanita ni cenderung untuk diprogramkan sebagai seorang isteri, ibu, sahabat yang baik. Dan kita dapat lihat juga ketika ini ramai wanita telah bangkit, berkejaya ataupun menceburi dunia perniagaan. Tetapi nak mencari titik keseimbangan tu mungkin ada yang terlebih, ada yang terkurang di bahagian-bahagian tertentu. Dan bagaimanakah kita nak mendapatkan keseimbangan hidup ini menurut Dr. Liz itu sendiri? Okey. Saya nak refer to my notes kat sini. Jadi senang kita untuk kita berbincang tentang topik ini. Bercakap tentang keseimbangan hidup lah kan. Pertama sekali bagi saya, kita kena tetapkan prioriti hidup kita.
Okay, because dalam hidup kita sentiasa berubah. Dari masa ke semasa kita ada priority yang berbeza. Jadi kita mesti pastikan at that point of time apakah priority kita. Okay, it's okay for us to sometime kita ambil langkah untuk berhenti kerja untuk seketika, untuk berada di rumah contohnya, untuk menguruskan hal-hal di rumah. Satu. Lagi satu, kita sentiasa ada niat untuk menilai diri kita, apakah value kita, what is our values. Jadi bila kita tahu contohnya kita ada dalam satu keadaan yang mungkin tak tahu apa yang patut kita buat, tapi at the same time kita rasa mungkin ada peluang untuk kita menolong orang lain. Okey, pada masa yang sama mungkin kita tidak dapat pergi kerja, tapi kita boleh membuat kerja-kerja charity, kerja-kerja NGO. Okay, join banyak wanita-wanita join a lot of NGO association kat luar sana supaya mereka boleh merasakan diri mereka ini valuable. Okay, diberikan tempat di sisi masyarakat. Rather than berada di rumah, mungkin satu benda yang mungkin agak tertekan lah untuk mereka. Dan bagi saya yang penting juga untuk kita melatih diri kita supaya kita jaga kita punya mental well-being dan emotional. And we always jangan kata look at other people, because kadang-kadang bila kita look at other people, kita rasa macam wah hebatnya dia ni, kita ni mungkin tak sehebat mereka, tapi kita tak tahu apakah mereka dah lalui. Dan ini perjalanan hidup kita. Jadi always look at diri kita sendiri and be positive about things that insyaAllah one day I'll be where I want to be. Okay, jadi itulah bagi saya, wanita sentiasa kena self-check diri sendiri, you know, and look within yourself. Because for me, tak ada siapa nak bagi kita encouragement. Siapa nak bagi encouragement? Kita lah diri kita sendiri. Betul. Jadi kita sendiri selalu kena encourage diri kita sendirilah. Okay, Doktor, topik kita hari ni kepemimpinan wanita ke arah Malaysia Madani. Perkataan maksud kepemimpinan itu sendiri maksudnya discover kita punya potensi untuk memimpin. Okey, dalam apabila wanita ini diletakkan sebagai seorang pemimpin, macam doktor kata tadi, ada stigma-stigma tertentu, wanita ni beremosi dan sebagainya. Kita tahu kalau dalam rujukan pun wanita ini sebenarnya makhluk yang sangat beremosi. Saya takut saya nak sebut benda ni. Takut kena bash. Tapi macam mana kita nak bawa stigma masyarakat dekat luar sana? Contoh saya bagi kalau kita bawa kereta, kita nak potong orang tu, kita akan tengok okey perempuan. Kalau lelaki kita tak cakap macam tu. Tetapi bila wanita ni memimpin, kita ada satu stigma bahawa dia tak boleh jadi bos sebab dia ni emosi lebih, takut nanti benda tak sepatutnya dibawa dalam keluarga dibawa ke tempat kerja dibawa ke dalam keluarga. So macam mana kita nak buat stigma masyarakat bahawa wanita ni emosi di tempat kerja? Okey, wanita dengan emosi memang tak boleh dipisahkan lah. Okey, tapi yang penting dengan adanya emosi itu, kadang-kadang dia akan jadi lebih baik. Okey, because dia akan faham. Because dia kalau dia actually dibagi tugasan untuk lead a project, a team, dia mungkin akan lebih baik because dia faham setiap individual dalam tu. Empati tu ada. Empati tu lebih tinggi lah. Okey. Yang jangan risau walaupun dia nampak agak sensitif, tapi sebenarnya sensitivity tu akan jadi lebih baik because dia sensitive towards other people. Itu yang penting. Saya tak kata lelaki tak sensitif to other people, tapi wanita ni mungkin akan beri lebih perhatian lah. Mungkin kata, okey, kenapa dia tak boleh buat tugasan yang saya beri? Mungkin ada permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan diri, di rumah, ataupun dia mungkin tak faham tugasan yang saya bagi. Ataupun dia tak ada skill, knowledge. Okey, jadi mungkin agak lambat sikit perjalanan itu, tapi dia akan jadi lebih terurus lah. Itu pendapat saya. So hopefully taklah menyinggung perasaan sesiapa kan. Cakap dengan wanita kan. Okey doktor, bagaimana pula nak mengenali potensi diri seseorang wanita itu sendiri untuk maju ke hadapan? Okey, kita selalu kena self check macam saya cakap lah kan. Kadang-kadang kita wanita ni dia agak the life is colourful lah. Okey, kita kena tengok balik apa our values, apa yang kita nak dalam hidup kita. And tanya diri kita, bolehkah kita lakukan sesuatu tu pada masa yang sekarang yang kita diberikan dengan keadaan yang kita ada. Alright. Jadi bila kita sentiasa bertanya and self check pada diri kita, kita akan mendapat satu jawapan. Bila kita buat sesuatu, kita akan rasa puas hati. Okey, kita akan puas hati, kita rasa okey, ini adalah perjalanan hidup saya. Okey, contohnya lah kalau
seorang wanita yang kata berkejaya. Okey. Kena terpaksa berhenti kerja, berada di rumah kerana mendapat anak yang autism. Okey, kita mungkin dia akan tanya, kenapa saya berada di sini? Saya mungkin kerana berada di pejabat, maka itulah tempat saya. Tapi kerana dapat anak autism, dia terpaksa berhenti kerja dan berada di rumah, okey, bersama anak tersebut. Tapi tak semestinya dia hilang the values. Okay. And dia boleh look into that particular context yang berada di rumah, apakah yang dia boleh buat supaya dia akan, for me very simple, be happy, with the situation yang dia telah diberikan kepada diri dia lah. Okay, itu penting. We always have to self check. Jangan check dengan orang lain tau. Don't Check diri sendiri. Check dengan diri sendiri. Tengok cermin, sembang kat cermin. Betul. Lihat diri sendiri. Lihat diri sendiri. Itu yang paling penting. Sebenarnya lelaki pun boleh buat juga benda tu. Bukan kerja perempuan je. Okey doktor, kita nak berehat seketika. Kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Okey, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Liz Hassan, merupakan dalam topik kepemimpinan wanita ke arah Malaysia Madani. Pastinya nak melahirkan wanita yang berjiwa pemimpin ini bukanlah mudah ya, berjiwa besar, dan kita tahu wanita ni peranannya pelbagai doktor ya, merupakan seorang isteri, seorang ibu, seorang anak, seorang sahabat dan seorang wanita yang berkejaya. Maka tak heranlah kalau tadi tu dalam topik awal perbincangan kita mengenai pengabaian kanak-kanak, adalah beberapa kes yang berlaku disebabkan wanita ni terlalu fokus dengan kerjaya mereka. Nah, ini anak terkejar kanan kiri, terkejar dengan kejaya, maka tak adalah kesempurnaan berlaku, adalah yang terlepas pandang, dan yang orang kata apa, ketidakseimbangan itu pastinya akan muncul. Habislah, menang lah. Okey. Betul lah. Okey, dan doktor, kita nak tanya juga mengenai istilah, kadang-kadang wanita ini tak dapat dinafikan tekanannya begitu hebat berbanding lelaki ya. Bukanlah saya nak cakap macam tu. Silakan. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok wanita balik rumah masih lagi menggalas tugas sebagai ibu, anak, peranan takkan habislah. Betul. Dengan memasak dan pelbagai lagi. Dan kadang-kadang istilah healing ataupun me time itu mungkin diperlukan, tetapi ada juga kata-kata di luar sana bahawa me time ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan ataupun nak melepaskan diri daripada tanggungjawab ataupun mengada-ngada, dan ianya tak sepatutnya pun diwujudkan dengan istilah tersebut, dan ianya diwujudkan oleh istilah golongan urban saja. Bagi pandangan doktor bagaimana? Okey, bercakap pasal me time. Bercakap pasal me time. Sebagai seorang wanita lah ya, wanita yang berkejaya, wanita yang juga sebagai seorang ibu. Bila kita tengokkan peranan-peranan yang kita mainkan lah di dalam hidup kita ni, memang agak challenging lah sebenarnya ya. Bila kita letakkan peranan kita tu, kita akan main yang terbaik. Contohnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang career woman, sebagai seorang anak. Tapi kadang-kadang kita lupa sebagai diri kita sendiri. Pernah tak kita beri perhatian pada diri kita sendiri? Kadang-kadang kita terlupa, because kita sebagai seorang wanita, kan kita ada sifat empati kan? Kita selalu akan lebihkan orang lain. Anak, suami, ibu, kawan-kawan, tapi kita lupa diri kita sendiri. So bagi saya adalah penting untuk kita beri perhatian pada diri kita sendiri dengan adanya me time lah. Okey, tapi me time ni dia pun ada juga dia punya range. Some of us mungkin kita akan pergi keluar coffee bersama kawan, contohnya, okey, itu me time. Some women mungkin some of us will actually look into more spiritual. Contohnya kita pergi kelas-kelas usra, tazkirah sebagainya. Itu mungkin ada me time untuk kita mendapat kata lebih pendekatan lebih dalam Islamic context. Okey, tapi bila kita look into mungkin yang menjadi agak kontroversi lah, okey, me time mungkin berhibur lah, okey, pergi asyik keluar, buat a lot of selfie ke, contoh ya, konten yang mungkin nampak agak tidak sesuai untuk keadaan tersebut, untuk wanita tersebut. Jadi kita semua kena tengok into that context jugalah. Because bila kita kena self check. Bila kita tahu diri kita sendiri, bila kita nak pergi me time pun, kita kena pilih yang bersesuaian dengan diri kita sendiri. Because kadang-kadang bila kita berada di kepompong wanita-wanita lain, mungkin tak sesuai untuk diri kita sendiri.
Bila nak tak sesuai untuk diri kita sendiri, dia akan menjadikan satu kontroversi. Bila jadi kontroversi, dah pula kita rasa macam serabut. Wanita ni selalu kena serabut, right? Dah jadi stres pula. Alamak, kenapa? Why? Kenapa saya berada kat situ? Saya tak suka benda-benda macam ni. Tapi saya pergi because saya nak me time. Jadi pun penting. Jadi me time ni pun ada banyak cara. Kita kena tengok mana yang bersesuaian untuk diri kita sendiri lah. Pandangan doktor lah kan. Kalau kita tengok skop dalam setahun 12 bulan tu, kita kalau sebelum ni pernah kecoh ataupun viral work life balance antara kerja, masa dengan keluarga dan juga me time. Kalau kita tahu produktiviti seseorang pekerja tu boleh meningkat sekiranya kesihatan diri itu dijaga. Untuk meningkatkan produktiviti itu, me time itu sangat penting. Dalam setahun tu, pandangan doktor sendirilah, untuk wanita lah kan, berapa banyak kali kena me time sebenarnya? Okey. Itu susah nak jawab. Depending. Kena self check juga. Kita self check juga. Balik self check. Kena self check. Because kadang-kadang kalau terlampau banyak pun, dia akan jadi lagi penat pun sebenarnya. Because kalau kita, let's say contohnya kalau kita travel setiap bulan, our body need to recuperate, betul tak? Okay, from the travelling. Contoh, kalau kita keluar every day lepas kerja kan, kita keluar every day, right? And then kita stay back, kita stay up, and the next day kita kena pergi office, di pejabat. Jadi macam mana? Jadi kita kena self check. Adakah kita melakukan yang terbaik supaya stamina kita ada? Ada kita pemakanan kita macam mana pula? Okay, exercise dan sebagainya. Jadi ini pun semua very subjektif. Jadi bila kita nak buat me time, kita kena tengok apa terbaik untuk kita. Moderation lah. Bagi saya moderation is the best. Jadi numbers tu susah because kadang-kadang bila kita travel tu sometimes bukan me time, dia untuk hobi diri kita sendiri. Alright, jadi some people yang memang hobi dia suka melancong, jadi mungkin every other month dia melancong. Some people yang mungkin dia me time saja, tapi dia tak berapa suka sangat melancong, mungkin dalam setahun dalam 3-4 kali. Some people yang tak suka langsung, tak melancong, because dia rasa macam menyusahkan diri kan. Bukan banyak benda yang kena plan kalau kita nak melancong, contohnya lah. Jadi self check juga. Self check diri sendiri juga. Ya, itu pastinya. Dan doktor, kita nak tahu juga bagaimanakah cara-caranya untuk wanita ini mengasah nilai kepimpinan dalam diri. Kerana saya yakin di dalam diri setiap individu mempunyai nilai kepimpinan masing-masing. Cuma kadang-kadang kita tak sedar sejauh manakah nilai kepimpinan yang kita ada. Okay. First and foremost, I got to use the word self check lagi. Okay, tengok apa skill yang kita ada. Apa skill yang kita ada, kita go into the SWOT analysis lah. Okay, senang nak cerita. Look into kita punya strength. Kita dah listkan semua kekuatan diri kita. Kita dah ada kita pandai bercakap, contoh. Kita boleh guna multimedia dengan terbaiknya. Okay, tapi apalah kita punya kekurangan. Kekurangannya mungkin kita tak pandai even to do any content. Gambar pun tak pandai nak ambil. Okay, itu kita kena belajar. Okay, let's say we have to upskill our skill lah. Kita kena look into our skill. Apa lagi? Kita kena ambil inisiatif untuk belajar. Okay, ramai daripada kalangan wanita mungkin inisiatif tu kata nak belajar tu agak susah because ada kekangan masa. Tapi kita kena juga ambil inisiatif untuk belajar. And penting juga networking. That's why wanita ni, networking very important. Networking is working for wanita. Kerana kita nak belajar daripada orang lain. That is the fast track. Okay, belajar daripada orang lain kan. And then belajar daripada orang lain punya kegagalan. Belajar daripada orang lain punya pengalaman. Contohnya, saya juga advocate mentoring program. Okay, belajar daripada mentor-mentor pengalaman mereka. Bagaimana mereka telah melalui kejayaan mereka, pengalaman hidup mereka. Jadi itu adalah benda-benda yang wanita perlu lakukan untuk menjadi seorang pemimpin lah. Okay? Dan juga yang paling-paling penting, apakah nilai teras anda. Okay? Jadi kita kena tahu. Jadi what are my values in life. Jadi bila kita tahu kita punya values in life, kita boleh rangka kehidupan kita mengikut value kita in life. Okay? Itu amat penting lah untuk menjadi seorang pemimpin. Itu dia. Okey, saya rasa banyak sebenarnya yang telah kita kongsikan, tapi kekangan masa yang kita ada, minta maaf doktor. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Liz Hassan selaku pengasas Women Mentoring Network and Adela Group Senyum Berhad untuk perkongsian kepimpinan wanita ke arah Malaysia Madani. Sebenarnya topik ni
berpihak pada wanita. Tetapi untuk pihak lelaki sebenarnya kita boleh banyak ambil input daripada yang doktor kata tadi, kita self check dan juga ada input-input yang boleh kita belajar sesama sendiri lelaki dan juga wanita. Jadi saya rasa bukan itu saja, kita akan cuba bawakan perkembangan lebih lanjut yang lebih seimbang antara lelaki dan juga wanita di masa depan. Produser kena tengok benda tu, banyak kali dah saya request benda ni tapi tak dapat. Tapi tak apa, selepas ni kita juga akan saksikan satu memorandum perjanjian antara dua agensi, itu Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan juga agensi berita China Xinhua ataupun Xinhua, yang akan disaksikan secara langsung sebentar saja lagi. Dan kita dimaklumkan yang berhormat Menteri Komunikasi iaitu YB Fahmi Fadzil telah pun sampai, dan kita akan bersiap sedia pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan seperti mana yang telah dikatakan oleh rakan tugas kita Bisra Santiran, ini merupakan MOA antara Malaysia dan juga negara China yang diteruskan, mana lebih daripada hampir 40 tahun, 4 dekad telah disaksikan perjanjian tersebut antara Malaysia ataupun antara Bernama dan juga Xinhua. Ini merupakan satu kejayaan yang terus perlu kita teruskan, dan ia merupakan satu kejayaan yang penting juga untuk memastikan kedua-dua perjanjian ini lebih membuka lebih banyak pintu. Betul. Dan juga ruang untuk kita memberikan input-input di era digitalisasi. Betul. Dan juga kecerdasan buatan ataupun AI ini. Dan sekarang sudah bersedia ke di sana? Okey, kita nak saksikan secara langsung MOA antara Xinhua dan juga Bernama yang telah pun bersedia ketika ini. Saksikan. To the signing of a renewed Memorandum of Agreement or an MOA. The journey that began in 1985 in Kuala Lumpur has indeed been remarkable, and both Bernama and Xinhua have grown and adapted to the changing landscapes of our dynamic world. Today's renewal is more than just a signature. It symbolizes a rekindled dedication to our shared values of delivering verified, reliable information rooted in truth and integrity. Let's begin today by extending a warm welcome to a distinguished leader in the realm of media. Join me in welcoming Yang Berbahagia Dato' Sri Wong Chun Wai, Chairman of Bernama, who will now deliver his opening remarks for this important occasion. Let's give him a warm round of applause. Dato' Sri. Salam Malaysia Madani. Good morning. Tajahau. Yang berhormat Fahmi Fadzil, Minister of Communications. Yang berusaha Encik Nik Kamruzaman Nik Husin, Deputy Secretary General, Strategic Communication and Creative Industry, representing the Secretary General Ministry of Communications. Yang berusaha Puan Nur Afida Kamaluddin, Editor-in-Chief of Bernama, Mr. Chu Hai Li, Vice President Xinhua News Agency, the Honourable Chen Xuefang, the Minister Embassy of the People's Republic of China in Malaysia, Mr. Wang Jinfu, Director, Xinhua News Agency, Asia Pacific Regional Bureau, distinguished guests. Good morning to all distinguished guests. Thank you for coming to Malaysia. Welcome to Kuala Lumpur. They have had a wonderful time, and one of the main items complimentary is to try our fantastic durian, compulsory. Esteemed guests, today we stand at the threshold of another remarkable milestone in the enduring collaboration between the Malaysian News Agency or Bernama and Xinhua News Agency of China. Our journey began on 14 December 1985 with the signing of our inaugural news exchange agreement. In retrospect, this partnership not only weathered the test of time, but also evolved into a beacon of journalistic excellence. Let's cast our mind back to the era preceding the internet and the digital revolution. The global information landscape was shaped by Western media and continued to be dominated by Western media. Yet concerns about the Cold War propaganda and biased narrative portray large, small nations unfortunately found themselves often portrayed in headlines for the wrong reasons. Conflicts,
uprisings, disaster is always in the Western media. From its inception, Bernama recognized the imperative of providing a balanced, unbiased coverage of international news, shedding light on the challenges faced by the developing nations. We strategically engage with like-minded counterparts and regional news groups, such as the Organization of Asia-Pacific News Agencies. Their journey led us to forge a pivotal partnership with Xinhua, a collaboration that commenced 38 years ago and has since propelled us forward without looking back. Xinhua's vast resources have been instrumental in enabling Bernama to offer credible and diverse news coverage alongside other media partners. Beyond global news coverage of events within China is of great importance to Bernama, as China ascends as a new economic superpower and a prominent player in the global stage. The first-hand information provided by Xinhua is eagerly sought by us and our audience in Malaysia. Esteemed guests, at Bernama, we not only disseminate Xinhua stories to our audience, but also gain invaluable insights into China's policies and stance on various global issues. Through your comprehensive news report, we firmly believe that Xinhua offers a truthful narrative of the Chinese government and China, free from the biases sometimes prevail in Western media. With more than 180 bureaus worldwide, Xinhua offers a wealth of content for us to draw upon, including its coverage of major events such as the World Cup Soccer Tournament, international summits, the COP28, and the World Media Summit, which was recently held in Guangzhou and in Kunming. Today's renewal of the agreement between Bernama and Xinhua signifies more than a mere extension of the wire service. It opened doors for content exchange that aligns seamlessly with our evolution into broadcast and digital media. In this spirit of collaboration, I extend a sincere hope that Xinhua will utilize our content to showcase the opportunities awaiting Chinese investors in Malaysia and to highlight the achievements of our esteemed Prime Minister Yang Amat Berhormat Dr. Sri Anwar Ibrahim, a newsmaker on the international stage. Esteemed guests, notably, this is very important, maybe this is the intro, notably, the renewal of this agreement aligns perfectly with the upcoming 50th anniversary of the diplomatic relations between Malaysia and China, heralding the commencement of the celebrations in just a month from now. So I'd like to think that Xinhua and Bernama is the first to kick off the celebrations of the 50th anniversary. In closing, I express heartfelt gratitude for the trust placed in our collaboration. Bernama truly appreciate the generous support shown by Xinhua, and we eagerly anticipate the continued success of the enduring partnership. Thank you very much. 谢谢. Yeah. Thank you very much, Dato' Sri Wong Chun Wai, the chairman of Bernama. Now, following that insightful opening remarks by Dato' Sri Wong, let's shift our focus to our next speaker. Please join me in welcoming Mr. Wang Chin-Fu, Director of Xinhua News Agency, Asia Pacific Regional Bureau, who will share his perspective on today's MOA. Ladies and gentlemen, please help me welcome him. A Mandarin interpreter is on hand to translate his speech into the English language. 尊敬的法赫米法奇勒部长，尊敬的郑秀芳公使，尊敬的黄正威先生，尊敬的努鲁阿菲达总编辑，大家早上好。 Honorable YB Fahmi Fadzil, Malaysian Minister of Communications, Mr. Zheng Xuefang, Minister of the Chinese Embassy in Malaysia, Datuk Seri Wang Chun Wai, Chairman of Bernama, Madam Nurul Afida, Editor-in-Chief of Bernama. Good morning.
在中马建立全面战略伙伴关系10周年，即将迎来两国建交50周年之际，来到美丽的马来西亚，这里的多元文化令我们留下了深刻的印象。很高兴今天来到马新社总部拜访，亲历新华社与马新社合作迈上新台阶。I'm very glad to visit Malaysia this year, which marks the 10th anniversary of the establishment of the comprehensive strategic partnership between China and Malaysia. Next year, we'll celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. We are deeply impressed by the diversified cultures in Malaysia. I also feel honored to visit the headquarters of Bernama today for the historic moment when the cooperation between Xinhua and Bernama reaches a higher level. 新华社与包括马新社在内的马来西亚媒体长期保持着良好的交流与合作关系，为增进两国人民相互理解、深化两国友谊发挥了重要作用。新华社愿与马来西亚媒体一起报道好中马两国在各领域的合作成果，为明年两国庆祝建交50周年营造良好的舆论氛围。Xinhua has maintained good communication and cooperation with Bernama and other Malaysian media outlets, and has played an important role in enhancing mutual understanding between the two peoples and deepening the friendship between the two countries. Xinhua News Agency is willing to work with the Malaysian media to cover the cooperation in various fields between the two countries and to create a positive atmosphere for the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations. 近年来，新华社紧跟日新月异的媒体发展趋势，构建全球首个智能化编辑部，推出机器自动生产新闻的媒体大脑，全球首个人工智能合成主播，以及无人机新闻、卫星新闻、VR 新闻、3D 动画新闻等产品，引领全球媒体技术创新发展。新华社愿意与马新社在内的马来西亚媒体继续拓展新媒体领域的合作，共同探讨媒体融合发展之道。In recent years, Xinhua has kept pace with the ever-changing media development trends and built the first intelligent editorial department in the global media sphere, a self-production intelligent video gathering and editing system called Media Brain, and the world's first artificial intelligence news anchor. As a global pioneer in media technology innovation, Xinhua also delivers drone-borne news, satellite news, VR news, 3D animation news, and other innovative products. Xinhua would like to expand cooperation with Bernama and other Malaysian media outlets in new media service and jointly explore the way to promote media convergence. 这个月初，黄镇威先生去中国参加了第5届世界媒体峰会，并做了精彩发言，与各国媒体共同探讨探寻发展之道。新华社愿与马来西亚媒体界人士通过双边和多边交流机制，加强业务合作，增进对彼此新闻业态的了解，推动更深层次的合作。At the beginning of this month, Mr. Wang Chunwai went to China for the 5th World Media Summit and made a wonderful speech, exchanging views with media from various countries about media innovation and development. Xinhua is willing to increase communication with Malaysian media professionals through bilateral and multilateral platforms, enhance mutual understanding, and promote deeper cooperation. 我特别要借这个机会感谢马来西亚通信部，感谢中国驻马来西亚大使馆，感谢马新社及其他马来西亚媒体对新华社吉隆坡分社工作的支持和帮助，期待你们继续大力支持我们吉隆坡分社的工作。我相信新华社与马新社和其他马来西亚媒体的合作将不断取得新的进展，欢迎大家有机会到新华社做客。Finally, I would like to thank Malaysian Ministry of Communications, Chinese Embassy in Malaysia, Bernama and other Malaysian media for your support to Xinhua News Agency Kuala Lumpur Bureau. I expect your constant support in the future. I believe that the cooperation among Xinhua, Bernama and other Malaysian media will continue to achieve new progress. Welcome you all to visit Xinhua. 谢谢大家，德里马嘎塞。
We move on to the much anticipated signing ceremony of the Memorandum of Agreement between Bernama and Xinhua News Agency. The significant moment will be marked by the official signing conducted by, and I'd like to invite you to the front, Puan Nurul Afida Kamaluddin, Editor-in-Chief of Bernama, Mr. Wang Chenfu, Director of Xinhua News Agency Asia Pacific Regional Bureau. To witness the historic signing or renewal, we would like to invite YB Fahmi, Encik Nik Kamaruzaman and Dato Sri Wong Chun Wai to be on the side of Bernama. And on the side of Xinhua, we'd like to bring forward Mr. Chu Hai Li and Mr. Chen Shui Feng. Whenever you're ready, shall we proceed? Puan Nurul and Mr. Wang, we'd appreciate if you could sign the copies in your folders. Afterward, we'd appreciate if you could kindly stand and exchange folders as our photographers and members of the press capture this historical moment. A renewal of the MOA, which was signed in 1985. Ladies and gentlemen, please help me give them a warm round of applause. Once again, we'd like to thank you all, Puan Nurul Afida and Mr. Wang Chenfu. Thank you very much. We'd like you to stand beside all our YBs and distinguished guests in front of us today. Right. I will take a few quick photos and we need to move to the next segment, which is the handing out of mementos and gifts. We'd like for our distinguished guests or esteemed guests to stay in front. Now, as we conclude formalities, let's share a meaningful moment by exchanging mementos. This gesture is to reflect the spirit of collaboration and the strong connections we've reaffirmed today. First, YB Fahmi, we'd like for you to present a token of appreciation to... Baik, itu dia yang telah kita saksikan secara langsung, MOA ditandatangani antara dua agensi Bernama dan juga Xinhua yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Komunikasi iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Dan setakat itu sahaja boleh kita kongsikan perkongsian kita pada hari ini. Banyak sebenarnya topik dan juga tajuk kita kongsikan pada hari ini, dan juga kita telah saksikan secara langsung tadi MOA antara Bernama dan juga Xinhua. Dan terima kasih kita ucapkan kepada anda yang setia selama lebih hampir 1 jam setengah ni. 1 jam setengah, cepat masa berlalu kan. Dan mungkin sedikit sebanyak saya boleh kongsikan pembaharuan penjajahan itu juga dilihat amat bermakna untuk kedua-dua negara kerana ianya bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China pada tahun depan. Assalamualaikum. Saya Izzah Yusof. Salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.